Baik, bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas. Sebentar saja tadi kita menerima surat daripada Speaker Dewan Rakyat ataupun yang di-Petua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun memaklumkan mengenai pemakluman kepada ahli-ahli yang berhormat Dewan Rakyat untuk memilih calon Perdana Menteri. Kalau boleh saya ringkaskan, di mana ketika ini Speaker Dewan Rakyat meminta kesemua 220 ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen untuk menyatakan dengan jelas, terang dan tidak bersyarat siapa yang mereka rasakan diberikan kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Ini surat yang terbaru kami terima dan laporannya anda juga boleh baca, ikuti di laman web kami di astroawani.com. Dan antara lain, surat tersebut perlulah diserahkan kepada pihak Istana Negara selewat-lewatnya hari Rabu, iaitu esok 18 Ogos sebelum jam 4 petang. Tapi serahan tangan tidak dibenarkan memandangkan Istana Negara masih lagi dalam fasa 1 dan juga nak mengurangkan risiko penularan pandemik COVID-19 di Istana Negara, dan boleh fax dan juga email dan juga salinan PDF tu boleh diberikan kepada nombor WhatsApp Setiausaha Sulit Baginda untuk dimaklumkan, Setiausaha Sulit Kanan kepada Seri Paduka Baginda Yang Agung sebelum esok jam 4 petang. Itu perkembangan terbaru yang kami terima berhubung dengan politik, kemelut politik semasa ketika ini. Dan dalam masa sama, kita mungkin melihatnya sebagai satu perkara yang mudah. Hantar saja nama kepada Seri Paduka Baginda Yang Agung, siapa yang ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli parlimen ini rasakan sesuai ataupun mempunyai majoriti untuk dipilih menjadi Perdana Menteri ke-9. Tetapi sebelum mereka menghantar itu, pastinya ada pelbagai pertimbangan ataupun risk analysis ataupun risiko yang dibincangkan berkenaan dengan siapa yang bakal dipilih nanti. Dan perkara itulah saya nak bincangkan bersama dengan Raja Ahmad Iskandar Faris, iaitu pengarah komunikasi Refsa. Tuan, kalau kita saksikan ketika ini memang tak ada pun pihak yang mempunyai majoriti, dan pada secara umumnya memang tak ada, dan ia memerlukan rundingan ataupun negosiasi untuk memilih seorang ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen yang dirasakan mampu untuk menjadi Perdana Menteri dan mempunyai sokongan majoriti. Tapi apa ciri-ciri ataupun kriteria yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh ahli-ahli Parlimen ini jika mereka di luar sana, ahli Parlimen mendengar ciri-ciri Perdana Menteri yang kita perlukan untuk membawa kita keluar daripada krisis 3 serangkai ini? Terima kasih Hakim. Bagi saya rasanya bukannya, saya putarkan sikit soalan itu sebab rasanya bukan ciri-ciri Perdana Menteri, tapi bagaimana ciri-ciri sistem kerajaan baru yang kita hendak dalam menangani krisis 3 serangkai ini, iaitu ekonomi, kesihatan dan krisis politik. Sebenarnya memang kalau kita tengok dari segi laporan berita, tak ada siapa yang nampaknya menunjukkan mampu untuk mendapat majoriti mudah satu-satu untuk membentuk kerajaan. Jadi dari segi ini kita sudah beralih daripada sistem yang mana ada 2 parti yang mendominasi. Sekarang kita dalam sistem multi-parti, parti yang berbanyak-banyak. Yeah. So jadi cabaran utama adalah untuk kita leraikan bakal PM atau calon PM itu sendiri. Jika beliau mahu jadi PM, perlu memberikan assurance atau keyakinan kepada bakal-bakal rakan sekerja bahawa jawatan PM itu tidak akan berkuasa sepenuhnya. Apa maksudnya? Selama ini kita telah lihat terlalu banyak kuasa itu terletak di tangan PM. Dan dalam di mana environment ataupun persekitaran yang wujudnya kesangsian, lagi-lagi kalau kita berbicara perihal unity government atau minority government, tentunya ada kesangsian antara seteru-seteru lama yang sekarang duduk semeja. Jadi contoh terbaik adalah kalau kita dapat duduk bersama-sama dan bakal PM atau calon PM itu dapat meyakinkan yang seteru-seteru lama ni bahawa beliau akan memberi komitmen untuk mengurangkan kuasa PM dan memperkasakan peranan Parlimen. Dan dari segi itu kita dapat lihat kita menuju ke arah satu proses dual partisan
kerjasama antara pembangkang dan kerajaan baru, dan mereka bersama-sama boleh mengatasi pandemik ini dengan kerjasama dari segi whole of government. Jadi sebelum ini kita cakap pasal whole of government, whole of society. Tiba masanya sekarang kita melaksanakan apa yang dicakap-cakapkan dahulu. Kalau di luar negara, Theresa May mempunyai CSA, Confidence and Supply Agreement dengan DUP parti pasca Brexit untuk membentuk kerajaan. Kalau di dalam negara, kita lihat di Johor, 56 kerusi, Perikatan Nasional hanya ada 29 dan PH ada 27. Tak banyak, tipis saja majoritinya. Dan Datuk Insinyur Hasni Mohamad berjaya mengekalkan kestabilan setakat ini dengan mempunyai, walaupun beliau tidak menyatakan ia adalah supply and confidence agreement, tapi memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua adu-adun, tidak kira pembangkang ataupun juga kerajaan, melibatkan adu-adun pembangkang ini dalam proses pembuatan keputusan di beberapa peringkat tertentu, dan juga mengekalkan speaker daripada pentadbiran yang lalu, iaitu speaker daripada Amanah, daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dia agak pelik dengar di situ, speaker Amanah tetapi pentadbiran MB-nya, Menteri Besarnya daripada Perikatan Nasional. Dan tapi ini tidak mustahil, pelik tapi tidak mustahil, dan akhirnya memberi manfaat kepada rakyat, iaitu semua adun-adun ini mendapat peruntukan yang sama, boleh digunakan untuk berkhidmat di kawasan yang diwakili mereka. Dan itu antara contohnya. Tapi apa pertimbangan ataupun perkara yang mungkin boleh dijadikan alat ataupun bahan untuk mereka negotiate untuk mendapatkan persefahaman ini di peringkat persekutuan, dalam kita bercakap mengenai parti-parti yang ingin mencadangkan nama sebagai Perdana Menteri ke-9? Kita tidak boleh nafikan kesangsian itu masih wujud antara kebanyakan blok-blok yang ada di Parlimen sekarang. Mereka tidak membentuk majoriti, tapi ada setengah blok yang lebih besar daripada yang lain. Contohnya PH merupakan blok yang paling besar setakat ini, tapi ada juga blok-blok lain yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Dari segi ini kita imbas kembali bagaimana krisis antara Bersatu dan UMNO terjadi, iaitu terdapatnya kesangsian antara blok-blok UMNO yang melihat PM daripada Bersatu sedang mengumpulkan kuasa ataupun sedang mengukuhkan kuasa at the expense of UMNO. Menekan UMNO sambil mengukuhkan kuasa. Beliau boleh melantik sesiapa sahaja jadi menteri, dan sebagai contoh beliau melantik timbalan menteri iaitu yang seorang UMNO daripada yang blok lebih cenderung kepada Bersatu, iaitu Samir Sabri. Dan kemudian beliau melantik pula penasihat iaitu Faizal Azumur sebagai penasihat Perdana Menteri. Ini semua adalah tindakan yang ditafsirkan untuk mengukuhkan kedudukan Perdana Menteri ketika itu. Jadi kesangsian macam ini boleh juga wujud dalam kerajaan perpaduan yang baru. Jadi itu adalah satu faktor saya rasa yang di dalam pemikiran kebanyakan ahli-ahli politik yang sedang berunding, bagaimana untuk mengimbangi kepentingan satu sama lain tanpa mengurangkan kelebihan atau kepentingan parti masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari segi besarnya, iaitu masalah mengatasi krisis COVID, kesihatan dan ekonomi, dan krisis-krisis lain yang berpunca dari krisis besar ini, perlunya ada satu hala tuju yang sama dan kesefahaman dalam mentadbir negara. Kita tak boleh bekerjasama dengan sesiapa yang mempunyai kelainan dasar dengan kita kan. Jadi perlu adanya persefahaman dari segi itu. Dan dari segi ini, saya rasa tawaran Muhyiddin yang diwar-warkan ataupun yang diajukan hari itu sebenarnya datang daripada idea PH pun. Jadi mereka boleh menggunakan idea-idea ini sebagai dasar persefahaman untuk bekerjasama dengan blok-blok anti-PN dan blok-blok bebas. Bergerak ke hadapan, keadaan ataupun sistem politik kita memungkinkan perkara ini berlaku, tetapi mungkin kerana ada kepentingan politik atau intimidasi politik, ia tidak dapat dilakukan. Contohnya peruntukan sama rata, itu sepatutnya menjadi perkara yang asas kepada semua ahli-ahli parlimen dan juga adun untuk menerima, tapi ini tidak berlaku. Tapi bergerak ke hadapan, bagaimana kita boleh mengelakkan ataupun mengurangkan, mungkin dari sudut reformasi institusi yang boleh kita lakukan bagi mengurangkan ketidakstabilan politik ini di masa akan datang, akan berlaku lagi, Tuan? Jadi saya rasa, maaf kalau ada background noise itu, ada call.
Jadi saya rasa kalau kita nak meneruskan bagaimana kita nak menangani masalah ini dan terus mencapai satu kestabilan, dalam situasi di mana multi-party coalition atau multi-party politics ni berjalan, agak sukar untuk ada satunya kestabilan yang kita telah faham dari sudut yang lama. We won't be able to achieve a stable system like we used to, tapi perlu adanya satu political order yang functioning, yang berfungsi. Bagaimana contohnya, iaitu bila adanya kerjasama dua partisan. Kalaulah kita tukar kerajaan sekalipun, katakanlah kan, kita ada sedikit keyakinan bahawa kerajaan seterusnya akan menjalankan dasar yang lebih kurang sama ataupun the overarching policy itu akan sama ataupun akan ada kesinambungan antara kerajaan A dan kerajaan B. Sebab apa? Sebab pembangkangnya yang dahulu bekerja dengan kerajaan sekarang sudah jadi kerajaan dan mereka sama-sama duduk semeja untuk menggubal dasar-dasar ini. Sudah tentunya mereka pun ada keinginan untuk meneruskan dasar-dasar yang telah mereka mulakan di fasa yang terdahulu. Jadi bila adanya kerjasama antara pembangkang dan kerajaan dari segi menggubal dasar, mengurus hal-hal ehwal kerajaan, hal-hal pandemik, maka kita akan dapat satu kepastian, walaupun tidak sepenuhnya, tapi kepastian bahawa dasar-dasar ini tidak akan dihentikan semata-mata kerana kerajaan baru telah naik. Jadi akan ada kesinambungan antara satu kerajaan dengan satu kerajaan yang seterusnya, dan dari segi mendepani kemelut pandemik ini adalah apa yang diperlukan negara setakat ini. Kita tidak banyak masa, tapi kalau boleh kita lihat kedua-dua pihak ketika ini tidak ada mana-mana parti politik yang tidak ada pengalaman menjadi mentadbir. Dahulu PH ketika 6 bulan pertama kita rasakan tak apalah, mereka baru saja menduduki kerusi sebagai menteri dan baru nak belajar dalam tempoh honeymoon. BN pula dah berdekad lamanya menduduki kerusi pentadbiran dan kali ini semua pihak sudah merasai pengalaman, dah memahami urus tadbir sistem pentadbiran awam itu. Tetapi hakikatnya apabila berlaku pertukaran seperti ini, tidak ada kabinet ataupun kerajaan yang sempurna. Kita lihat mungkin ada sebuah parti itu ada pemimpinnya yang langsung tidak cakna, tidak ada empathy, tetapi di satu pihak dalam parti yang sama juga ada pemimpin yang begitu cekap, tahap kompetens mereka sangat tinggi dan boleh menunjukkan rasa empathy sebagai pemimpin dan bergerak ke hadapan. Apakah mungkin ciri-ciri kabinet yang mungkin boleh dibentuk nanti melihat kepada keadaan semasa ini? Kita perlu berhadapan dengan pandemik, krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik, dan ini memerlukan gabungan ahli-ahli parlimen yang mempunyai mungkin nilai-nilai ataupun ciri-ciri kepimpinan selama ini yang kita cari. Saya rasa banyak ciri-ciri, tapi yang satu yang pentingnya adalah the openness to work together dan keterbukaan terhadap kritikan. Kerana seperti yang Hakim telah terangkan tadi, tiada siapa yang sempurna dan tiada kerajaan yang sempurna juga. Jadi perlunya ada keterbukaan untuk bekerjasama dan mengakui bahawa mereka tidak tahu segala-galanya. Dan dari segi ini perlu adanya medan di mana mereka bekerjasama dengan pembangkang sekalipun di parlimen. Jadi jawatan kuasa pilihan parlimen boleh dijadikan satu medan di mana menteri dan pembangkang bekerjasama. Contohnya pembangkang mungkin boleh dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa parlimen. Dan dari situ menteri yang berkenaan, katakan jawatan kuasa itu berkenaan dengan sains dan teknologi. Jadi Menteri Mosty mungkin boleh bekerjasama dengan jawatan kuasa tersebut untuk bersama-sama menggubal dasar yang dapat memanfaatkan semua rakyat Malaysia. Jadi dari segi ini adanya keseiringan dari segi langkah-langkah, dan satu plan itu dapat dilihat boleh dilaksanakan daripada awal sampai akhir tanpa adanya siloed approach ataupun terputus di mana-mana. Ya, terima kasih Raja Ahmad Iskandar Faris, Pengarah Komunikasi Refsa, berkongsi pandangan dan juga cadangan bagaimana
pembentukan kerajaan baru ini, siapakah yang akan menerajuinya, siapakah Perdana Menteri ke-9. Kita akan berhenti setakat ini saja. Terima kasih sekali lagi. Tetapi diskusi ataupun perbincangan dan juga proses untuk percambahan idea untuk kita membina sebuah negara ini dan juga membawa negara kita ini keluar daripada krisis ketika ini tidak akan berakhir di sini.